Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi, sarange big love kepada semua yang sudah bersama-sama di dalam channel kita ini, yang sudah tekan butang subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Bagi kamu yang belum, saya mohon bantuan supaya tekanlah butang subscribe, like dan share serta komen, supaya kita menjadi channel yang besar, berpengaruh dan mudah untuk sampai menjadi aspirasi rakyat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan semua menteri-menteri yang berkenaan. Sila tekan butang subscribe. Terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, setelah huha-huha bising sana sini berkenaan dengan projek tebatan banjir yang Rafizi dedahkan, yang dia dakwa bahawa projek itu telah diluluskan oleh menteri yang berkenaan pada ketika kerajaan sementara, hanya kerajaan sementara. Akhirnya Tuan Ibrahim Tuan Man telah mahu supaya Rafizi Ramli, orang yang bertanggungjawab yang membongkar kegiatan ini, supaya mohon maaf atau akan dibawa ke mahkamah. Rafizi jawab, jumpa di mahkamah. Dia siap bagi surat lagi, tarik surat pun ada. Akhirnya selepas semua itu, Tuan Ibrahim Tuan Man akhirnya mengakui perkara yang memang dahsyat mengejutkan. Ini betul-betul dahsyat ya. Tapi ini boleh menjernihkan suasana. Ini boleh memberikan pencerahan, penjelasan yang baik supaya kita tahu apa sebenarnya yang sudah berlaku. Sama ada Rafizi betul atau tidak, atau Tuan Ibrahim betul atau tidak, yang penting rakyat mahu tahu, ada masalahkah dengan benda ni? Adakah salah guna kuasa atau tiada? Akhirnya Tuan Ibrahim Tuan Man mengaku. Dalam satu kenyataan dia berkata, saya belum luluskan lagi projek tebatan banjir. Itu kata daripada Tuan Ibrahim Tuan Man. Jadi kalau dia kata belum lagi diluluskan, apa sebenarnya yang Rafizi cuba sampaikan? Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau belum luluskan itu maksudnya sudah ada tender, sudah ada projek itu mau dibuat, cuma belum lulus saja lagi. Begitukah maksudnya? Bekas Menteri Alam Sekitar dan Air atau KASA, iaitu Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, menegaskan beliau belum pernah menandatangani sebarang surat setuju terima atau SST kepada mana-mana syarikat berhubung projek tebatan banjir. Jadi rupa-rupanya yang belum lagi Tuan Ibrahim Tuan Man buat adalah iaitu tanda tangan sebarang surat setuju terima atau SST dari mana-mana syarikat. Maksudnya memang ada lah tu benda tu. Memang ada, tapi belum lagi diluluskan. Harus difaham belum lagi diluluskan dan belum ada surat untuk setuju terima. Tapi memang ada. Jadi katanya dalam masa yang sama Tuan Ibrahim juga turut mempersoalkan jumlah peruntukan sebanyak 7 bilion yang hendak dikaji semula. Berikutan peruntukan asal adalah 15 bilion. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang ini kerana memang target, memang fokus utama kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ialah untuk mengurangkan perbelanjaan.
Jadi sebab itu ianya dikaji semula, dilihat semula kalau ada ketirisan. Nanti mungkin Anwar Ibrahim dan Menteri Keuangan, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin dia ada terhidu sesuatu yang pelik. Mungkin projek ini sepatutnya tidak sampai pun 15 bilion. Mungkin ada ketirisan yang boleh berpotensi untuk berlaku. Mungkin itulah puncanya, ianya disiasat semula, dikaji semula. Setakat ini, kata Tuan Ibrahim, setakat ini tidak ada SST yang dikeluarkan kepada mana-mana syarikat. Jadi tidak timbul soal hendak batal sebab ia tidak lulus dan belum dimulakan lagi. Jadi kalau belum ada kelulusan dan belum mula lagi, apa salahnya untuk kaji semula? Apa salahnya untuk kaji semula nilai projek itu? Mana tahu boleh kasih kurang sampai 2 bilion? Bukan sikit tahu, 2 bilion. Kalau dapat dikurang sampai 2 bilion, itu sangat bermanfaat. Daripada 15 bilion kalau tiba-tiba setelah dikaji semula oleh orang-orang yang pakar-pakar di dalam Kerajaan Perpaduan Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi serta semua GPS, GRS, warisan, bebas, PKBM dan semualah yang terlibat. Setelah disiasat, kalau boleh dikurangkan kosnya, kan bagus begitu. Jadi katanya lagi, kata Tuan Ibrahim Tuan Man, malah saya juga tidak pernah menandatangani peruntukan 15 bilion ini. Macam mana keluar nilai 15 bilion ini ya? Saya tidak pasti dari mana datangnya jumlah 7 bilion yang dibangkitkan ini. Katanya kepada pemberita selepas majlis sambutan Hari Kelantanku Bersih tahun 2022 dan pelancaran dasar Kelantanku Bersih di sini hari ini. Majlis itu disempurnakan oleh Menteri Besar Kelantan, iaitu Datuk Ahmad Yaakob. Tuan Ibrahim berkata, setiap kali banjir negara mengalami kerugian di antara 6 hingga 7 bilion dan disebabkan itu, isu tebatan banjir perlu diberi perhatian yang serius. Contohnya katanya, tebatan banjir Sungai Golok perlu disegerakan bagi mengelakkan rantau panjang dan pasir mas tumpat dilanda banjir setiap tahun. Betul lah itu. Betul lah. Tapi yang hairannya kenapa dari dulu tidak dipikir, sekarang tiba-tiba baru terpikir habis. Okey, jadi saya sebagai rakyat jelata, saya juga menyeru kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk menyegerakan projek-projek yang begini dan harap jangan dibatalkan, malah tambah baik lagi. Tengok kualiti dia sebaik mungkin. Jadi saya harap kerajaan perpaduan ini dapat melaksanakan projek tebatan banjir ini dengan syarat tidak ada ketirisan, dilakukan dengan kualiti dan spek yang sepatutnya. Okey, jadi kita harap Datuk Seri Anwar Ibrahim dapatlah melaksanakan tugasnya sebagai Perdana Menteri dan menteri-menteri yang berkenaan juga. Kita jumpa lagi. Bye-bye.